wabarakatuh. Kami memberkati bagi majlis kita pada malam ini. Bersama kita mulakan dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Subhanallahul azim. Saya mati saya ini seluruh itu bahasa masjid, tuan, perempuan, muslimin, muslimat, ibu, ayah dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya, seperti biasa, bila sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita sama-sama dapat berjumpa untuk kita sambung kuliah pengajian kita, kuliah maghrib kita. Kalau untuk giliran saya ni dah lama kan, selepas lama cuti ya. Tapi itu hari apa sekarang ni? Sudah hari Ahad pagi dah mula kan. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, ibu, ayah dan rahmat Allah sekalian berada dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Lama kali ni cuti lama. Lama sungguh. Yang pun alhamdulillah kita bersyukur kita dapat meneruskan aktiviti pengimarahan masjid kita, majlis ilmu kita. Mudah-mudahan dia tidak terganggu lagi lah dengan sebab COVID ataupun dengan sebab lain-lain lah, insya-Allah ya. Kalau kita dapat sambung SOP macam biasa saat ni SOP macam biasa. Kalau kes pun kalau kita tengok main belah-belah ribu hari ni pun 19,000 lebih dah. Cuma hari ni cuma kadang-kadang orang dah apa, dah tak ada kisah lah. Ikut dah berapa pun kan. Ya, walau macam mana pun kita teruskan berdoa kan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat ujian atau musibah wabak penyakit ini. Baik, seterusnya kita juga mengharapkan kita juga dalam majlis ilmu pada malam ini dia menjadi asbab kepada kita untuk mudah untuk kita mendapat syurga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana hadis yang kita biasa dengar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Atau maqal hadis riwayat Muslim. Siapa yang bersusah payah untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, untuk menghadiri mana-mana majlis ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan jalannya ke syurga. Mudah-mudahan usaha kita untuk selain daripada solat Jumaat, kemudian dapat duduk sementara nanti masuknya waktu Isya ini dalam kuliah maghrib majlis ilmu kita. Mudah-mudahan ianya menjadi sebab kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan kita masuk ke syurga. Baik, saya bila dah lama cuti tu, dah tak ingat tadi mana. Lantas saya buka
ada kertas nota yang terakhir, ingat kat situ dah buat tajuk dia. 287. 287. Tajuk dia berkaitan dengan adab-adab kita dalam masyarakat ni, iaitu berkaitan dengan larangan ataupun tugahan mengungkit pemberian tadi. Larangan kita mengungkit pemberian yang telah kita bagi pada orang. Tajuk ni dia bukanlah tajuk berat sangat, tajuk biasa saja. Dia bukan tajuk baru, cuma dia lebih kepada tazkirah kepada saya yang bercakap kat depan ni, tuan-tuan dan puan, ibu yang dirahmati Allah sekalian yang mendengar. Tazkirah sahaja. Mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita bersama. Tapi bila saya renung balik kan, walaupun tajuk ni biasa-biasa, sekiranya kita tidak bagi perhatian, dia mudah untuk kita buat. Untuk kita nak mungkit ni kan, dia mudah. Secara tak sengaja, secara tak perasan. Jadi pada saya, walaupun tajuk ni biasa-biasa, mudah-mudahan kita ambil peringatan. Walaupun kita termasuk dalam jenis orang yang suka mengungkit. Tambah waktu sekarang ni, waktu ramai orang yang diuji, ramai orang yang ditimpa kesusahan, kesukaran dalam hidup, dan ramai juga orang yang membantu, tolong, memudahkan kesusahan ataupun kesukaran orang lain ni. Alhamdulillah, dah bagus tu. Cumanya jangan sampai pertolongan kita itu kita mengungkit. So tajuk malam ni kita akan tengok tentang tu lah. Baik, kata pengarang rahimahullah, Muslim yang sejati yang diberi kemampuan oleh Allah untuk berbelanja dan bersedekah di atas jalannya, dia tidak suka mengungkit apa yang telah diberikannya itu. Seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sentiasa berusaha mengikut, melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan melakukan perbuatan ini. Allah Subhanahu wa taala kurniakan pelbagai nikmat, kesenangan kepada sesetengah orang, dan dia suka belanja, suka sedekah, suka bantu dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan dalam keadaan dia membantu itu, dia tidak memungkit, menyebut kembali segala pertolongan ataupun bantuan yang telah diberikan. Dia suka menjadi orang yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 262. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Surah Al-Baqarah. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya, dengan mengungkit-ungkit pemberiannya, dan tidak menyakiti perasaan si menerima, maka mereka memperolehi pahala di sisi Tuhan mereka. Malah bukan saja dapat pahala, tidak ada rasa ketakutan ataupun kebimbangan ataupun kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka merasa sedih. Surah Al-Baqarah ayat 262. Kalau kita lihat dalam surah ini, dia ayat 262, 263, 264 tu dia berkaitan dengan sedekah, infak. Itu dalam ayat 262 ni.
Okay, maknanya sini Allah sebut orang yang suka tolong orang, belanja orang, bantu orang ini, kemudian mereka tidak menyebut-nyebut, mereka tidak mengukir pemberian mereka, maka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Allah janjikan pahala. Allah janjikan pahala. Kemudian Allah sebut mereka ini dia tidak rasa takut. Dia belanja banyak tu dia tak rasa dia akan jadi miskin. Dia tak bimbang. Dia tak rasa dia harta dia akan berkurang. Dan mereka ini tidak akan rasa kesedihan dalam hati. Dia kalau bagi tolong orang ni dia banyak tak kan? Macam-macam cara kita bantu orang, kita tolong orang. Kita jangan kata kita bagi duit saja tolong orang. Banyak. Ada orang ada seorang tu dia bantu dengan ilmu dia. Dia bantu dengan ilmu dia. Dia ada ilmu, dia berjumpa dengan orang yang kurang ilmu, orang yang jahil ilmu, dia bantu. Dia tolong tolong ajar, bagi tips dan sebagainya, bagi ilmu. Itu juga dikira sebagai bantu orang, tolong orang. Sedekah dalam konteks ilmu. Ataupun dia bantu orang dengan kemahiran yang dia ada. Ilmu ni mungkin dia bagi tahu saja. Ini dengan kemahiran yang dia ada. Dia apa sajalah pertolongan yang diperlukan oleh orang lain berkaitan dengan apa yang dia pandai, apa yang dia mahir. Dia mahir repair paip air contoh. Kan? Ada jiran paip pecah, tak tahu nak buat. Dia tolong dengan kemahiran dia tu. Dia tolong dengan kemahiran itu. Kan, dengan ilmu dan kemahiran tu dia bantu. Itu juga dikira sebagai kita membantu, kita memudahkan urusan orang lain. Kita memberi pertolongan. Kalau ilmu yang kita bagi, kemahiran yang kita ada tu, kita bantu tu, kalau kita mengungkit, maka ilmu yang kita bagi, kemahiran yang ada kita bantu tu, semuanya akan jadi sia-sia, terbatal. Hadis dalil selepas ni Allah sebut kan akan terbatal orang yang bila dia melakukan dia buat pertolongan, dia memberi pertolongan, kemudian dia mengukir, dia menyebut, maka amalan tersebut sudah tidak dikira sebagai ikhlas, maka terbatal amalan kebaikan tersebut. Lagi apa lagi kita duk tolong orang? Mungkin kita ada harta ni mungkin wang ringgit kan, duit. Dengan duit kita bantu orang, kita sedekah, tolong orang ke, tolong masjid ke, apa saja pertolongan dengan menggunakan harta kita, wang ringgit kita. Apa lagi harta? Mungkin kita boleh guna kenderaan kita. Ada orang dia bantu orang dengan kenderaan dia. Orang nak pergi klinik tak ada kereta, kita tolong kan. Kita macam mana? Saya ingat ni kalau masa saya belajar dulu, nak hantar daripada Kedah nak sampai ke UKM ke Bangi tu, bukan ada kereta. Ada kereta pun kereta lama lah, kereta yang sama kan. So kan terpaksa pinjam kereta orang lain, pinjam kereta orang, pinjam driver ni. Pinjam driver untuk apa? Untuk hantar. Maknanya kita perlukan pertolongan orang. Orang yang bagi pertolongan tu kan, alhamdulillah dia membantu kita. Tapi kalau dia mengukir, maka habis amalan kebaikan. Maksud nak bawa di sini bahawa banyak cara kita boleh bantu orang. Okay? Banyak cara kita boleh bantu orang. Apa lagi? Ataupun tanah. Tanah pun kita bantu orang. Mungkin kita masa tanah yang macam kita sedekah, kita dah bagi kan, mungkin kepada saudara mara kita, adik-adik kita kan, ambillah tanah ni, yang ni aku bagi kan. Lepas 10 tahun, 20 tahun, tengok dia dah berjaya, dia dah tanam pokok, goyang, cantik apa semua kan. Tengok buah elok, kita ada juga, tapi buah tak pernah berjadi. Mungkin dalam keadaan begitu, kalau kita tak jaga lidah kita kan, mungkin kita akan mengukir ni, kita akan sebut ni, ini kalau aku tak bagi tanah ni, aku tak
Kalau aku tak sedekah dekat ayah hang dulu contoh kan, sekarang ni anak dia urus kan. Kalau aku tak bagi ni, kalau aku tak kalau aku tak tu, maka kita bimbang kebaikan yang dibuat kan, walaupun dah lama, dah mungkin makan puluh tahun, takut dia tak jadi ibadah. Sedekah kita, pemberian kita dah tak jadi ibadah. Ini kita dengar, dan banyak lagi lah, ataupun makanan ke kan, kita ialah waktu Covid ni kan, ramai yang terputus bekalan makanan kan, kita bagilah kan, kita pergi beli habis RM30 kan, lepas dah lama habis Covid ni kan, saya nampak dia mudah senang kan, tengok ada berlaku mesti faham sikit kan. Dia kalau tak ganggu orang, kita tak mungkin. Jadi kita mungkin ni biasa kita ada masalah. Kita ada masalah ni kita akan sebut kebaikan-kebaikan yang kita buat pada dia. Hang minta sedar diri yang dulu masa Covid aku lah yang. Jadi dia kan benda-benda ni dia akan boleh merosakkan segala kebaikan yang kita buat. Sedekah yang kita buat tu akan terbatal. Sebab benda ni saya rasa banyak berlaku. Banyak berlaku kan? Bila kita baca tentang ni, kita tengok diri kita lah. Bila saya baca ni, saya tengok diri saya. Ada tak orang kita sebut kan? Mungkin dalam keluarga kita ada yang susah, kita bantu kan? Kita bantu, kita sedekah kan, sebenarnya kan? Bila dia berjaya, mungkin dia tak boleh ingat kat kita. Tak pun bapak dia ingat, anak dia tak boleh ingat, tak pun nak kenang jasa kita yang kita duduk tolong tu. Kadang-kadang sebabkan kita rasa kita akan sebut lah kan? Dulu masa nak pergi belajar, nak pergi sekolah, nak apa semua tu kan, yuran apa semua tu, siapa bagi? Kita akan mudah untuk mengikut segala pemberian. Ini yang kita nak kena jaga. Supaya apa? Supaya kebaikan yang kita buat itu dia terbatal, sia-sia. Sia-sia. Jadi itu contoh tadi tu. Kalau bapa yang dah bagi, bapa dah meninggal, tapi anak lah mungkin. Itu waris yang mungkin. Sepatutnya tidak boleh macam itulah, tak kena lah. Sebab yang bagi itu bapa dia kan. Tapi ini yang berlaku, yang macam Mas buat tu, memang betul. Sebab tu bila kita bagi situ, pertama kena ada, kalau pemberian macam yang tanah ke harta sebenarnya tu, elok bertulislah dan kena maklumkan kepada waris. Maka sekiranya waris dah maklum yang bapa dia bagi tanpa, mana memang dia bagilah, maka sebetulnya waris itu dia tidak boleh mungkin, tidak boleh kita kata apa, mungkinlah kita sebut balik apa yang kebaikan yang arwah bapa dia atau keluarga dia buat. Ini banyak ni, memang saya rasa banyak berlaku. Waktu kita senang, okey. Waktu kita susah, waktu kita tengok dia dah macam tak apa hormat kita, tak apa respect kita, dia mudah. Satu. Yang kedua, kadang-kadang kita banyakkan, ada orang bagi sedekah dekat masjid, dekat mana-mana, dekat sekolah, kan dia suka sebut kan? Dia suka, mungkin dia sebut tu Allah Alam lah niat apa dalam hati dia, sama ada dia nak mungkin ke ataupun dia sengaja sebut tu Allah. Tapi kita ini kita sendiri kena jaga. Jangan kita buat macam tu kan. Masjid nak buat apa, projek apa kan, kita bagi. Ini kita duduk sebut, kita duduk mungkin pemberian kita. Ini aku dah bagi ni 10,000, tak banyak, 10,000 je kan. Contoh, kita sebut kebaikan kita tu. Kita bimbang sekiranya kita sebut itu tanda-tanda kita nak riak ke, kita sombong ke, kita sebagainya tu, bahkan kebaikan yang kita buat tu dia tidak jadi dan tidak jadi ibadah. Doa tu ada, mungkin lah doa kan, sebut aku berdoa banyak-banyak ni, dia contoh kan, aku yang tolong aku yang, itu jenis-jenis apa nama ayat-ayat tanda-tanda orang mungkin lah kebaikan yang dia buat kan. Kalau bukan sebab aku, kalau bukan itu memang ayat-ayat yang kata apa, ayat-ayat standard yang nak hidup dengan dia nak sebut lah apa yang dia telah buat. Tapi kalau nak sebut tu ada mungkin ada sebab-sebab yang bukan nak menunjuk-nunjuk, ataupun bukan
yang ada unsur maksiat lah, kan, ada tujuan-tujuan yang lebih baik. Kenapa disebut tu? Yang tu tak boleh. Ini memang tujuan dia memang tak ikhlas. Perbuatan tu nak menunjukkan dia tidak ikhlas. Maka kita bimbang diri, tidak jadi ibadah. Baik. Muslim itu tidak lupa bahawa tidak ada perbuatan yang akan membatalkan amal kebajikan dan menghilangkan pahala sedekah selain daripada mengukir pemberian. Allah memperingatkan orang-orang yang beriman mengenai perbuatan itu dengan peringatan keras yang membuat hati orang mukmin merasa takut hendak melakukannya. Apa peringatan Allah? Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Wahai orang beriman, la tubtilu shadaqatikum. Jangan kamu wasakkan, jangan kamu hilangkan kebaikan dengan sebab perbuatan sedekah kamu yang kamu mengukir, yang kamu sebut itu. Ini jelas kan Allah sebut dalam Quran. Kalau kita tak yakin, kita tak percaya, kan? Maknanya amalan kebaikan sedekah yang kita buat, jika kita mengukir, jika kita sebut-sebut, kita suka cerita ke orang kebaikan yang kita buat, maka batal ibadah tersebut. Batal ibadah tersebut. Surah Al-Baqarah ayat 264. Baik, mengukir pemberian kepada orang miskin yang sangat perlukan bantuan orang itu adalah menghina dan tidak hormat padanya. Maknanya kalau kita mengukir, kita dia menyebabkan orang yang kita tolong itu, fitrahnya dia akan terasa lah. Kita pun kan, kalau kita dapat itu pertolongan daripada orang lain, kemudian depan-depan kita disebut kebaikan-kebaikan yang telah dia tolong, yang dibuat pada kita, fitrah orang ni dia akan rasa, dia akan kecil hati, dia akan rasa dia hina, kan? Itu fitrah orang. Sebab tu kita dilarang. Selain daripada ibadah itu terbatal, perbuatan sedekah terbatal, pertolongan itu terbatal, maka ada lagi kesan-kesan yang lain. Dan bila dah terasa hubungan persaudaraan, kalau dengan adik-beradik, hubungan silaturahim pun dia akan terganggu dengan adik-beradik. Boleh tak bercakap, boleh masam muka dengan sebab kita mungkin kita pernah tolong adik kita, abang kita, kan? Kemudian kita sebut pula kita okey lah, okey. Kalau aku tak tolong hang dulu, sekarang ni, itu semua ayat-ayat tanda kita nak mungkin. Kalau abang kita dengar macam tu, adik kita dengar macam tu pun, dia akan rasa. Kita pun sama akan rasa kalau orang sebut begitu. Kalau aku tak tolong ni, hang tak dululah, tak dapat dah kerja sini. Kawan tu dah kerja dah 15 tahun dah, lama dah, kan? Tapi kalau disebut, diulang, dia akan memberi kesan yang tidak baik. Seolah-olah macam apa? Menghina. Menghina. Ia dilarang oleh Islam yang menganggap bahawa pemberi dan penerima itu sebagai bersaudara. Di antara mereka tidak ada perbezaan melainkan dari segi ketakwaan dan amalan kebaikan mereka sahaja. Seorang saudara itu tidak harus mengingatkan saudaranya tentang sedekah yang telah diberikannya. Sepatutnya kita ni tak payah nak sebutlah, tak payah nak mengingatkan apa yang telah kita buat. Tidak patut baginya menghina ataupun menjatuhkan air mukanya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, memberi amaran keras kepada orang-orang yang mengungkit pemberian sedekah dan menganggap mereka termasuk orang-orang yang rugi, di mana Allah Subhanahu wa taala enggan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Ada 3 orang yang Allah tidak akan memandang
dan berbicara dengannya pada hari kiamat, dan tidak ingin pula dia, yang Allah, memujinya, dan mereka akan mendapat siksaan yang dahsyat. Rasulullah SAW mengulangnya 3 kali. Kemudian Abu Zar berkata, mereka itu benar-benar rugi dan celaka. Siapakah mereka itu, ya Rasulullah? Baginda berkata, orang yang pakaiannya terlalu labuh kerana sombong. Okey, pakai apa? Sombong. Istilah balik labuh sebenarnya nak menunjukkan kemewahan, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mengungkit pemberian sedekah kepada Nabi. Dan yang ketiga, orang yang menjual dengan sumpah palsu. Yang fokus kat sini, orang yang mengungkit pemberian sedekah. Pada hari akhirat kelak, pada hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu, tak ingin tengok muka orang yang tiga jenis, tiga orang, tiga kategori. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam. Pertama, Allah pahala dah tak dapat. Kemudian di hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala tak nak tengok muka kita. Bila Allah tak nak tengok muka kita, takkan kita nak mengharapkan yang baik-baik. Sudah pasti yang balasan yang tidak baik. Dengan mudah-mudahan kita tidak dimudahkan. Sebab banyak kesan. Kesan ni dia ada kepada orang yang bagi itu pun ada kesan, orang yang terima pun ada kesan. Kesan kepada orang yang bagi, seperti mana yang sebut tadi, terbantal pahala pertolongan tu, pahala sedekah tu terbantal. Kemudian perbuatan itu perbuatan haram kerana dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, amalan yang dia buat tu dah jadi sia-sia. Jadi sia-sia. Selain daripada itu, dia juga boleh menjatuhkan maruah. Orang yang bagi itu, walaupun dia rasa dia bagus, tapi dia boleh menjatuhkan maruah diri dia. Keluarga dia pun orang akan sebut, dia ni tak boleh, mak dia bagi banyak, tapi lepas dia bagi banyak, dia cerita orang dia disebut sebagainya. Jadi menyebabkan maruah tu diri dia tu akan jatuh. Bila maruah diri dia jatuh, keluarga dia pun akan terlibat sama. Dan disebut juga antara kesan kepada orang yang suka yang bagi ni, dia mungkin ni, dia perbuatan yang sama seperti sedekah orang munafik. Maknanya dia sedekah tu bukan ikhlas. Munafik, kan? Nampak macam baik, nampak macam orang yang beriman, tapi tidak, sebab hati dia tu tidak ikhlas. Dia bagi tu untuk tujuan lain. Kemudian apa lagi? Tidak masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada orang yang terima pula, okey. Jadi kita dah sebut, dia akan rasa kecil hati, dia akan rasalah hati dia. Kemudian boleh menjatuhkan maruah juga. Kalau kita ukir, kita sebut tu depan orang ramai, depan orang. Kemudian boleh memutuskan hubungan persaudaraan, seperti hubungan persaudaraan, hubungan silaturahim itu boleh putus. Boleh ada masalah dengan sebab kita suka mungkin ini. Dan selain daripada itu, boleh menyebabkan orang yang susah ni, orang miskin ni, dia rasa malu nak terima pertolongan bantuan orang. Timbul perasaan malu dalam diri. Ini antara kesan-kesan apabila pemberian ataupun pertolongan yang kita buat itu, kita sebut, kita mungkin. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama ambil pengajaran. Kita bimbang kebaikan yang kita buat tu dah lama, 10 tahun dah, 20 tahun, 30 tahun dah, kan? Dengan sebab perbuatan kita mungkin tu, kita bimbang kebaikan yang kita buat 10 tahun, 20 tahun tu, dia terbatal, tak jadi ibadah. Alhamdulillah. Baik, seterusnya, tajuk yang seterusnya adalah berkaitan dengan gemar menerima tetamu. Kita baca bagi sebelah sikit lah ni. Gemar menerima tetamu.
InsyaAllah kita tak banyak dah ni. Mungkin sebelum contoh ni kita boleh cari kitab baru lah, kan? Ni dah 2 kali ulang lah. Kita cari kitab baru. Baik, kita sambung. Gemar menerima tetamu. Muslim yang sebenar yang jiwanya dipenuhi sifat pemurah, secara semula jadi menjadi orang yang gemar menerima tetamu, menyambut orang yang datang ke rumahnya dengan mesra, gembira dan menghormati tetamu itu, bertindak sebagai mukmin sejati yang jauh di sudut hatinya tertanam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertanam iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia menghormati tetamunya. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, atau kama qala. Hadis dari Imam Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini dah biasa, ini pun sama juga ni, bukan benda baru. Kita ulang sahaja. Saya rasa dalam masyarakat kita, orang Melayu ni biasanya dia memang kalau bab tetamu ni, insya-Allah kan, tak ada masalah sangat lah. Biasanya kita suka orang datang rumah kita. Sebab kalau kita tengok hari ni orang dah susah nak datang rumah kita. Sebelum Covid pun susah, apa waktu Covid sekarang ni lagi lah orang susah nak datang, kan? Kita pun kadang-kadang tak orang nak suka orang datang, kan? Sebab waktu Covid lah. Tapi sebelum Covid tu pun kalau sebenarnya kita suka ni orang datang rumah kita ni. Tapi ada juga yang tak suka kalau mungkin saat ni, ada nak privacy, dia tak mau suka. Tapi kalau orang duduk kampung-kampung ni dia seronok. Dia seronok. Tetamu nak datang rumah, kan? Kalau Allah marah masa saya kecil-kecil dulu, saya ingat kalau rumah saya tu dia jadi tempat kita orang duk berlatih mahabbat, berjanji, orang kampung, kan? Kira orang datang rumah tu tak payah nak telefon dulu tak, kira sudah sampai dah, kan? Masa kecil-kecil dulu lah. Tapi sekarang ni nak datang orang kena hello dulu, kena telefon dulu tanya, boleh datang tak boleh datang, kan? Dunia dah berubah. Dulu seorang orang datang rumah, kalau saya ingat saya kecil tu, bila orang datang rumah ni apa yang seronok dia? Kalau datang malam, sekali ni selamat, tak payah mengaji. Masa kecil-kecil dulu lah, selamat, kan? Tak payah mengaji. Kalau tak ada apa-apa, memang ngaji ni satu ngaji masa baca Quran lah, kan? Jadi dalam masa budak-budak, kan, mengaji ni tu saya lah, berat tau, kan? berat. Sebab tu kalau main rumah cantik, kan? Malam ni tak payah mengaji. Zaman kecil-kecil lah, pak ayah saya, mak saya gerak. Kalau mengaji tu memang stres. Mengaji tu stres. Tapi kalau orang main rumah, kalau ada tetamu datang ni, cantik, kan? Cantik, boleh rehat malam ni. Nak ceritanya di sini tetamu ni. Jadi kalau orang yang beriman, Muslim yang sebenar ni, dia suka terima tetamu. Sampai sekarang pun saya ingat orang sekarang ni pun, orang sini, orang tu sekarang ni memang suka. Orang yang menghormati tetamu itu sudah menetapkan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat. Oleh kerana itu, menghormati tetamu mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia menghormati tetamunya dengan memberi hadiah padanya. Para sahabat bertanya, apakah hadiah itu ya Rasulullah SAW? Baginda berkata, suatu hari dan satu malam. Hak tetamu itu ialah 3 hari dan selebihnya berupa sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatan.
Qalu wa ma jarizatuhu ya Rasulullah? Qala yaumuhu wa lailah wa dhiyafatu salasatu ayyam fama kana wara'a dhalika fa huwa sadaqah. Atau kama qala. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, dia akan menghormati tetamunya dan akan bagi hadiah lah. Mungkin kalau datang, kita bagi makan dalam mata kita ni, orang datang rumah kita, masak apa-apa, bagi makan, jamu makan. Tapi kalau kita nak bagi orang-orang lain sebagai buah tangan dan sebagainya, itu lagi bagus. Ini pun dah jadi dalam adat budaya orang kita ni yang faham ni, biasanya memang kita amalkan. Biasanya memang kita amalkan. Ada negeri-negeri itu dia jadi macam tak tahu lah, Allah Alam, pengalaman bila kita pergi ziarah di orang Terengganu, mungkin pak kita pun ada. Saya cerita pengalaman di Terengganu kan. Kan kita nak balik itu, kan tidur pun pergi ziarah biasa. Dia tahu kita nak datang pun, dia beli macam popok lah, apalah yang masak, yang bagi makan tu bagi makan. Yang dia tapau bungkus untuk kita ni pun banyak. Banyak. Dan 2-3 kali lah saya rasa pengalaman tu. Mungkin itu orang yang faham pun hadis ni kan, orang yang faham hadis ni. Kita pun ada juga kan, kita pun buat, kalau tak bagi itu kita bagi buah-buah kadang kan. Orang dulu memang dia jaga ni, dia amal benda ini. Sekarang pun saya rasa ada kan orang tu nak balik ke apa yang ada dalam almari apa kan, biasanya kita akan bagi ya. Kita akan bagi sebagai apa? Buah tangan. Jadi hak tetamu tu kita ada 3 hari. Maknanya kalau duduk rumah kita tu kena jamu lah, kena bagilah makan 3 hari. Lebih daripada 3 hari dia dah tak jadi wajipan, dia kira sebagai sedekah. Lepas kita pun kena faham juga, bila kita duduk kita jadi tetamu orang, kita kena faham, jangan duduk lama-lama sangat, sebab dia boleh jadi benda lain. So tajuk ni dia akan bincang juga panjang tajuk ni. Ustaz, saya nak tanya, kalau datang jual produk, jual tudung ke jual kain, ada kita dekat tetamu? Dia peniaga, tapi kita boleh anggap dia sebagai tetamu kita juga. Kan? Kita tengok, boleh kita anggap dia. Kita anggap dia sebagai tetamu kita. Okey? Tak masalah. Tapi kalau kita tidak bersedia dia sebagai menerima tetamu, kan? Maka kita kena maklum lah. Kita kena maklum. Bila orang datang rumah kita ni, dia macam-macam orang lah. Kadang-kadang yang datang peniaga tu adik-adik, kan? Mungkin jiran kita dan sebagainya. Tapi dia datang tu sebagai tetamu kita, pada masa sama dia nak berniaga dan pulang pada kita. Sama ada kita nak apa, kita dah tahu memang dia datang nak berniaga, maka kita raikan dia sebagai dia nak berniaga. Tapi orang kita ni sebaik-baiknya, kalau ikut hadis ni, walaupun dia datang nak berniaga, kita bagilah minum, bagilah makan, buatlah apa-apa, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Tapi dia bukan wajib, cuma Nabi suruh kita buat macam tu. Bila ada orang datang rumah kita, raikan, suka, bagi makan, dan sebagainya. Setakat mana yang kita adalah, yang kita mampu. Sebab tu dalam perbincangan yang nanti ada ni panjang, panjang dia. Memang tak habis hari kita sambung, cuma kita saya nak sebut, kalau dia tu kita anggap sebagai tamu, maka kita layankan seperti itu. Jadi boleh tak kalau tetamu didefinisikan adalah orang yang kita kenal, itu tetamu. Kalau tak kenal, kalau tetamu kadang-kadang bohong. Yalah, itu satu definisi tetamu. Mungkin juga kan, kalau kita tak kenal. Tapi ada juga yang kita tak kenal, tapi sebab itu atas kita, kita anggap orang ni. Sebab kalau kita rasa kita tak yakin dia ni orang yang baik, yang kita tak kenal dan kita tak, dalam hati kita tak boleh nak terima dia, maka dia tak ditamu kita lah. Tapi ada juga orang yang kita tak kenal. Kadang-kadang hati kita tu kita rasa dia ni mungkin orang yang baik, bukan orang yang jahat, maka kita boleh anggap dia sebagai tetamu. Kalau kita kata
orang yang kita tak kenal tu dia bukan tetamu, maknanya ada dalam keadaan-keadaan tertentu kita jadi macam kemungkinan kita akan seolah kita ni tidak menghormati orang yang datang tu. Ada kemungkinan tu lah. Tapi seperti sebut tadi, ada hak kita lah. Kalau atas kita, kalau kita rasa dia macam mencurigakan dan sebagainya yang kita tak kenal, maka kita boleh menolak, boleh tak terima dia sebagai tamu tu secara baik. Tapi kalau kita ajak dia, kita memang tidak yakin, jadi nampak orang baik lah kan, maka ajak masuk rumah minum sebagainya, itu lebih apa lah. Tapi kalau kita tak nak pun tak ada masalah. Sebab ini yang Nabi SAW galakkan kepada kita. Ustaz, tentang apa ni, meraihkan tetamu lah. Biasanya kita masyarakat Melayu yang kalau jauh-jauh tu raih, kalau dekat-dekat tu yalah, dia istilah tetamu juga kan, macam mana? Jadi dekat kadang takkan kita nak layan macam itu saya benda ni, dia dua-dua pihak kena tahu, kena ada ilmu lah berkaitan dengan adab ziarah, adab sebagai tetamu, adab menerima tetamu sebagainya, kena tahu. Kalau kita pun hari-hari lah pergi, tiap hari letih lah kan, bukan orang tu tak nak layan, tapi kalau dah sampai panjang masa yang ada ni, dah datang duduk lama lah tu, kita dah ada lagi. Contoh kan, jadi benda-benda tu yang menyebabkan kalau orang tak layan jangan kecil hati lah. Sebab kita sendiri pun tak faham. Kalau orang tak bagi minum tu kita faham lah kan. Bukan tak boleh kata dia ni tak ikut hadis. Ustaz kata suruh layan tamu. Tengok keadaan. Yalah, kadang-kadang memang kita pun kan, kalau orang dia jauh lama masa ni dah 10 tahun dah kan. Mungkin kawan kita dah 10 tahun, 20 tahun tak pernah jumpa. Tiba-tiba datang Melaka ni, dia telefon nak mari rumah. Mungkin layanannya tu lebih sikit, special sikit daripada orang yang selalu kita jumpa ni. Itu biasalah tu kan. Bukanlah niat dia nak membezakan yang dekat dengan yang jauh. Tapi fitrah kita begitulah. Kadang-kadang kalau dah selalu sangat, kalau lama-lama sekali datang tu, kadang kita beli ke kentang, ayam kan. Tapi kalau dah selalu mari tu, apa yang ada lah. Kalau makan telur, makan tu jugalah. Tapi kalau tetamu tu, yalah lama kita tak jumpa, mungkin orang yang tetamu kita tu, masa kita susah tu dia yang tolong, masa kita duduk kerja tu kan, dia banyak bantu. Mungkin bila dia datang rumah kita, layanan itu lebih sikit, tidak ada masalah. Jadi insyaAllah kita akan sambung sebab tadi ini panjang. Beberapa hari, apa yang boleh, apa yang tak boleh kan. Tapi asasnya memang dalam agama kita disuruh untuk kita suka menerima tetamu. Tuhan kata apa? Tetamu datang ni membawa rezeki. Sebab itu ada dalam hadis Nabi kan, kisah bagaimana tak ada apa pun di rumah kan. Ingatlah satu riwayat yang kata padam lampu kan, nak juga seolah dah makan. Itu nanti ada dalam ni yang akan kita bincang insyaAllah pada minggu hadapan kalau banyak umur. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu dulu pengusian kuliah kita pada malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat kepada diri saya yang baca dan tuan-tuan dan puan yang mendengar insyaAllah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.